Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdullah. I am basically business coach for Trio Ventures. So you guys yang tengok di siaran YouTube saya ni, you guys dalam sesi di mana kita adalah Elite Ventures. So we do mastery session every Friday pukul 10 pagi sehingga pukul 11 pagi. So kat sini I nak you guys tengok dekat skrin sekarang adalah usahawan-usahawan di dalam Elite Ventures, iaitu satu program yang kita bermisikan untuk 15k income. Alright. So sebelum saya mulakan, alright, ada 4 peringatan yang saya nak remind kepada usahawan-usahawan yang hadir pada sesi hari ini. Pertama, audio, just switch on your audio sebab I really need your response. Okay, jangan pernah unmute, just biarkan saja, kecuali Cik Jihad dan juga Cik Z. Okay, sebab kenapa? Kita dalam office yang sama, dia akan bergema sedikit. Okay, the rest, Puan Eza, Puan Maria, Puan Suzy, Cikgu Sarah, Tuan Zaid, lepas tu semualah yang join nanti ni, please just unmute yourself. Nombor 2 adalah video. Wajib on video setiap masa sebab kita akan monitor je untuk berikan title Man of the Match with rewards. Okay. Dan nombor 3, rename. Nama, brand dan juga kontak. I believe semua orang dah buat. Dan nombor 4 adalah notebook. Okay. I believe semua dah ready. Betul? Betul-betul? Betul. Yes, fantastic. So, sesi ini telah direkodkan, okay, untuk anda sebab kenapa mastery session ni is not a weekly meeting, okay? Ini adalah sesi di mana kita akan belajar dalam masa yang sama. So, please take your time, tengah memasak, pasang earbud, pasang earphone. Tengah memandu, please dengar balik sesi recording ini untuk you mastery the skill set. Okay, so ini adalah tentang peribadi saya, unique branding points. I nak you guys semua ada unique branding points ini. Normally I just put 3 things to be remembered. Okay, my consultation hours, the numbers of entrepreneur yang kita dah bantu, dan juga my desire. Alright, and for sure I have my own hashtag. I wish you guys ada. Macam Jihad dah ada dah brand video list. Based on apa nanti kita akan bantu you dalam personal branding punya talk. Alright. Sebelum tu, I nak perkenalkan diri dulu. My name is Kim Abdullah. Basically, I lead the business lah, lead the company, and dibantu oleh Datin Fazmi Sani menjaga bahagian kewangan, dan kita ada Cik Jihad as a content creator dan juga Cik Z sebagai public relation. Okay. This is our mission dalam Trio Ventures. Kita nak memperkasakan usahawan, kita nak bantu usahawan, kita nak bangunkan usahawan melalui apa? Training, coaching dan juga mentoring program. Alright, di mana? You guys boleh tengok dekat skrin, kita tak target dalam Malaysia saja, kita nak target sampai luar negara. Okay, dan kita ada nombor iaitu deadline. Sebab kenapa? Kalau you bercita-cita tanpa impian, dia hanyalah angan-angan. Alright, tapi kalau you letak nombor, dia akan jadi target. Alright, boleh tulis dalam buku nota you. Okay, angan-angan tu percuma, tapi kalau tak ada nombor, dia hanyalah angan-angan. Okay, bukan cita-cita pun. Okay, you nak kena jadikan dia target, letak nombor. Dan seterusnya adalah our mission. Kita berpandukan dan kita melakukan 3 misi utama. Alright, iaitu kita buat SE program, Social Enterprise Program, program-program amal. Kita buat freemium consultation secara individu kalau nak private coaching, dan juga kita buat Elite Ventures program. Ya, ini satu program yang satu hari satu je. Okay. Seterusnya adalah this is our unique selling points, iaitu USP. I nak you guys faham apakah beza Trio Ventures, my company, dengan company Najib Asadok, company Datuk Dr. Azizan Osman, company Abdul Basit, company and so on and so on and so on. Alright, kita berdasarkan 3 poin utama, iaitu first kali consumer centric atau nama lain dia human psychology. Nombor 2 adalah business technical atau business strategy. Nombor 3 digital mastery. Alright, iaitu kita menguasai sistem digital platform. Alright, so ini adalah kelebihan yang kita bantu dalam Elite Ventures dan juga usahawan-usahawan di luar sana. So personal branding, jom kita belajar. Alright, dah ready semua buku nota? Okay. Dah. I nak touch tentang hashtag. Okay. Hashtag ni adalah something yang dia cover 2 patah perkataan. Satu, dia cover you punya result. Satu lagi dia cover you yourself atau your client. So 2 point ini. Pertama dia cover result, kedua dia cover individu.
Individu ni ada siapa? Boleh jadi diri you atau boleh jadi klien you. Kenapa my hashtag adalah Autopilot Guru? Just for your information, I dapat perkataan Autopilot Guru ni selepas 9 tahun mengajar. Right? Dah lama baru I dapat. Sebelum ni ada tak? Ada. Merepek-repek. Right? Tak tahulah merepek sebab tak power lagi. So bila lama-lama I menguasai, dia kena represent dua benda. Satu represent result, satu represent myself atau my client. So, my result, segala ilmu yang I ajarkan, dia mengautomasikan 3 jenis area. Right? 3 kawasan. Pertama sales, kedua marketing, ketiga branding. That's the main point. Seterusnya kita fokus kepada business management, risk management and so on. But what's yours? Okay. Kalau you sebagai contohlah kita nak ambil kat sini Puan Suzy, you sebagai Elite Ventures, apa yang you expect? Result apa yang you expect pada klien you? Contoh saya bagi contoh kepada Puan Suzy. Okay. Nanti saya nak dengar daripada Puan Eza pula. Contoh Puan Suzy, kalau saya Suzy, saya nak saya punya brand adalah Money Machine Maker. Contoh, Money Machine Maker is your hashtag. Okay? Kenapa? Sebab you membuatkan result adalah machine maker. Alright, money. Individu tu adalah machine maker. Orang yang menghasilkan duit. Contoh hashtag tersebut. Alright? So, Puan Suzy, tapi I believe you punya hashtag lain kan Puan Suzy? Ya. Apa hashtag you? Do you want to share? Sebelum ni yang saya tanya coach tu kan. Apa? Sekejap. Kalau tak silap saya build team money. Sorry? Build team money. Bina tim dan duit. Building money kan? Building money. Okay. So, bagus. Tak ada masalah. Alright. So, boleh tak kita nak dengar daripada Puan Eza? Puan Eza kita. Ya, saya. Yes, silakan Puan. Oh, saya punya hashtag. Apa ni? Maksudnya hashtag saya ke? Alamak. Tak tahu, just in mind. Kita nak ada hashtag lagi. Kalau hashtag budak-budak sangat. Mampu. Dia tak ada kaitan. Kalau orang tengok hashtag Izzat, kan Izzat cakap Izzat Jolie pula. Kelakar ke kan? Apa? Apa dia tu? Sorry? Apa dia tu? Hashtag saya kalau setiap post Facebook saya tulis jawatan saya Holistic Financial Consultant lah. Tapi saya punya hashtag saya letak Izzat Jolie. Izzat Jolie. Alright. So kalau represent yang dia nulis habis tu, 2 patah perkataan. Satu represent satu represent yourself. Agak-agak you nak letak apa? Satu represent myself. Jawatan I memang financial consultant kan. Tapi represent myself, orang kenal I sebab BBI tu je. Jolie. That's why I letak yang tu. So sekarang ni I rasa macam benda tu tak senonoh. So mungkin Coach Kimi boleh tolonglah benda tu. Okay. So, kita boleh bantu, no worries. You tahu result apa kalau orang jumpa you, apa yang mereka dapat? Oh, okay. Diorang dapat urus kewangan. Urus kewangan. Diorang boleh urus kewangan at the same time kalau I lebih kepada holistik. So diorang tahu I ni macam one stop center. Alright. So one stop center. One stop center, ini okay, this is bonus Personal branding dia kena spesifik. Dia general. So, kalau you spesifik baru dinamakan specialist. Kalau general you akan dinamakan generalist. Okay. I boleh cakap I bangunkan bisnes, bangunkan subjektif. Automate business dia objektif. Dia direct terus. Okay. Kalau macam tu, sebab I ni mostly banyak lebih kepada urus kewangan lah. I lebih kepada urus kewangan. Okay, apa kelebihan urus kewangan dengan you? Kelebihan dia sebab orang selalunya bila ada duit, diorang tak ada formula untuk segregatekan income diorang. So mostly diorang banyak habiskan dekat komitmen, so diorang tak ada savings and diorang tak ada tapak, which is takaful lah. Sebab kalau you duk sibuk nak saving, if anything risiko kewangan berlaku, you terpaksa korek balik duit labur tu. So rugilah. So untuk you tak jadi bijak, you kena ada sediakan maximum 10% daripada your income untuk allocate pada takaful.
So that if anything happen, you dah ada backup duit orang lain. Duit orang lain lah. Okay, so yang tu tapak kewangan. And at the same time, I juga adalah faci untuk sebelum beli rumah, I akan tengok 4 syarat you. Which is mula-mula, I tengok you layak tak beli rumah ni. Okay, kalau you dah layak, okay kita akan tengok you mampu tak beli rumah ni. Kalau you dah mampu, okay kita pergi pula. Peti kemarau you cukup tak untuk simpan, peti kemarau you cukup tak if anything happen macam PKP apa semua kan. Cukup tak? Kalau silah kadang-kadang orang tak boleh bayar sewa semua benda tu kan. So you ada tabung. And then last kali ada selamat. Selamat ni berlaku kalau contoh selalunya sakit kritikal orang itulah akibatnya rumah terlelong. So bila ada tapak tadi selamat tu you ada coverage perbahasan tu you boleh cover lah and if anything happen kat you. So maknanya I ni memang urus kewangan you. Memang sejarah generally kalau kita nampak apa yang Puan Eza explain, siapa yang dengar lebih daripada satu maklumat kat sini? Banyak, memang banyak. That's why I pun pening. Sebab tu dinamakan generalist. Yes. Sebab you touch semua benda. Right? Betul. Me myself, I am business management consultant. Basically, we manage everything. My result adalah automation. I cerita result saja. I tak cerita kerja je. Kalau macam tu, boleh tak I fokus on orang nak beli rumah? Alright. Beli rumah is activity. What is the result? Kalau dengan itu beli rumah dengan you dapat beli rumah kedua dan ketiga dalam tempoh beberapa tahun. Contoh beberapa tu you spesifik 3 tahun atau 2 tahun. So, kat sini you sebenarnya identify where is your strength, where is your speciality, dan you punya prospect untuk set up the personal branding. Okay. Strength, speciality. Alright. Yang I perasan orang cari I bila dia nak beli rumah. Okay. So, kat sini you kena fokus pada rumah saja. Jangan cerita pasal menguruskan kewangan. You drag too much, orang akan lupakan you. Sebab kenapa? Banyak sangat. Do everything. So, kat sini I pernah ditegur satu Chinese usahawan dekat dalam satu conference lah. Dia tengok my business card. Wah, power lah you Kimi, semua benda you buat mesti you power. Sampai orang mesti tak ingat you. Dia macam, dia ni biar betul pilih aku ke kan? Alright? Sebab you are generalist, dia kata. You are not specialist. We are here, we are specialist. Which is, we don't talk too much. We talk one thing. Boleh? Everyone. We don't talk everything to someone. Beza Alright? Kita cakap satu benda kepada semua orang rather than kita cakap semua benda kepada satu orang. Okay? Tak. We don't talk everything to someone. Alright? We talk something to everyone. Alright? So, anyway, I just nak you guys faham, personal branding dia pakai 2 patah perkataan saja. Satu represent the result, satu represent yourself. First, you have to identify you yourself. This is called brand identity. You kena tahu kekuatan you, kelebihan you, apa beza you dengan usahawan-usahawan lain and so on. Dan later you kena identify your prospect. Okay? Setakat ni, siapa yang faham type nombor 1 dekat ruangan chat room? Saya tengok berapa ramai yang masih dengan saya. Sorry Coach Kimi. Yes. So basically, I lebih kepada tulis MLTT specialist boleh ke? Sorry? MLTT specialist. Jargon. Jargon Yes. Alright. You jangan cakap specialist sebab orang akan tahu you specialist. Alright. Contohlah you menguruskan dengan laju. Okay. You adalah contoh pasal menguruskan rumah lah. Alright. So you kalau macam rumah ni panggil apa property, selain property? Aset, selain aset. Tapi you tak boleh cakap aset besar sebenarnya. Kita cerita property. Contohlah you buat hashtag you property maker. Alright, atau property engager. Contoh. Alright. So property solver. I don't know. What suits you? Yang ini kalau nak cerita in detail, kita kena one to one sebab nak kena korek banyak benda daripada you. Betul. That's why bila I cakap dengan Coach Kimi je, I cakap I pening nak kata apa. Sebab I memang basically sebab bila I dengan dalam agensi I, kita orang memang terapkan holistik. Alright. Dan I punya background pula banyak lesen.
banyak lesen yang banyak dah terbiasa buat tu. So okay lah, I akan kena pergi one-to-one coaching lagi. Right, so kita boleh go into detail lah. Tapi dengan Betul. sesi Reza ni, kalau yang lain pun nak join boleh, so that you guys boleh dapat belajar dalam masa yang sama. Alright, let's continue. Thank you. So, today's session adalah Elite Ventures, which is kita mengamalkan 4M. Apakah itu 4M adalah members make more money di dalam grup ini. Okay, so I nak dengar expectation. I nak call up someone. Okay, boleh tak kalau I nak dengar pada Puan Maria? Puan Maria, agak-agak hari ni apa yang you rasa macam nak sangat dah lama, agak-agak dah lama you tak dapat dalam bisnes, mungkin 2 tahun lepas, 10 tahun lepas you dah terfikir you nak something, apa dia tu? Agak-agak lah. Apa cuba rasa cuba recall balik apa yang agak-agak yang you nak sangat tahu. Nak tahu mana nak belajar apa ke apa? Yes. Oh, nak belajar apa? Apa sepanjang ni rasanya saya nak belajar pasal public speaking lah kot. Alright, public speaking. Okay, public speaking ini I bagi on the spot lah. Public speaking paling best bila you tahu apa result yang you nak. Alright, so this is bonus. Ini sebenarnya just nak nyatakan lah, tapi I bantu terus. Dalam public speaking, nak menjadikan proses tersebut laju, straightforward, engage dan juga dapat close adalah bila you tahu the ending, the result sebenarnya. Kalau you tahu, I bercakap hari ini adalah untuk naikkan followers. Contohlah, the mindset is there. So, whatever agenda, activities, plans, strategies adalah towards untuk naikkan numbers of followers. So, you kena tahu dulu what is the result. Okay? Alright, fantastic. So, this is about Elite Ventures. I dah terangkan tadi. Ini adalah program di mana kita menggantikan CEO coaching. Okay? Sebab tu kita panggil dia sponsored training. Kita sponsored training, coaching dan juga mentoring untuk you guys yang hadir dalam sesi hari ini hanya kepada 35 orang sahaja. Okay? Di dalam sesi ini, I nak ingatkan semula, kita akan bantu you develop 3 jenis area, sales, marketing dan juga personal branding. Dan macam ni kita nak tahu apa yang you belajar tu bermanfaat, you dapat apply kepada bisnes hakiki you. Kita bagi KPI. KPI-nya adalah menjual tiket training. So, tiket training ni just a practice field. Dia bukanlah apa sangat pun. Tapi kalau you dapat jual, maksudnya tahu sales you dah level macam ni. Marketing you ada yang kena adjust sikit. Personal branding you dah top notch. Kita boleh adjust kat situ. Alright, dan sebagai bonus kita bagi 15k income. That is bonus yang I just bagi sebab I appreciate you punya sesi pembelajaran. Dan 30 ada bonuses yang kita sediakan kalau you perform laju, you dapat grab awal. Kita ada game sebenarnya dalam ni. So game-game tu lah yang kita berikan hadiah sebenarnya. But then, anda guys faham, Elite Ventures tidak stop kepada 3 area saja. Kita akan belajar lebih lagi. Kita akan terangkan kemudian. Alright, then I nak dengar lah someone sharing daripada program dia. I thought sebenarnya Puan Odi ada kat sini. Okay, Puan Odi. Alright, dah masuk. Puan Odi, do you want to share apa yang kita borakkan dekat RNR Elmina waktu sarapan hari tu? Especially waktu you nak close kawan you yang co-way, kawan you yang living and so on. Do you want to share satu perkara? Silakan Puan Odi. Unmute dahulu. Okay, satu perkara sebelum tu Assalamualaikum. Minta maaf lambat masuk. Tadi ada urusan yang tak boleh ditangguh. Okay. Satu. Okay. Contohnya kita baru habis program hari tu kan. Program yang social media training. Okay. Alhamdulillah daripada program itu, so ada beberapa orang daripada orang yang saya ajak join program tu datang. Okay, cumanya satu, kita memang akan cari, katakan kita nak target untuk 10 orang yang masuk dalam program kita. But kita tak boleh cari 10 orang, kita memang kena cari sampai lebih daripada 50 orang lah. Maksudnya kalau boleh 100 orang untuk kita cari 100 orang, belum tentu 10 orang datang. Jadi sebab tu kita kena cari jumlah yang ramai. So bila dah ada diorang tu,
bila diorang dah ada, so kita kena keep sentiasa build relationship dengan diorang. So apa yang saya buat, okay, lepas diorang program hari tu, siapa yang datang, I hantar message personal, ucap terima kasih dan sebab join program tu, dan alhamdulillah atas ihsan daripada Coach Kimi juga, dia berbesar hati bagi satu ibu percuma. So lepas ni I akan hantar, belum sempat lagi sebab ada urusan semalam. Okay, I akan hantar, I akan ucap lagi terima kasih pada diorang dan juga penghargaan untuk bagi e-book tu sebagai macam nak bagi diorang lebih nak dekat dengan kita. Okay, fantastic. Kita beri tepukan pada Puan Odi dahulu boleh? Awesome. Apa yang Puan Odi sampaikan sebenarnya adalah dalam program tempoh hari, Puan Odi cerita tentang funnel dahulu. Kalau you nak, contohlah, biasa kita buat marketing, kita dapat 2 orang, 3 orang je pelanggan. Betul? Kadang-kadang kan? So, kenapa you dapat 2-3 orang pelanggan? Sebab on top of your funnel kecil, 20-30 orang. So, bila convert tu dapatlah 2-3 orang. So, kalau you nak 10 orang pelanggan, funnel atas tu you kena bercerita depan 100 orang. Baru dapat 10 orang pelanggan. Sebab dia funnel, dia corong. Makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Dan Puan Odi dapat. Alright, dan Puan Odi dapat, Puan Odi one-to-one coaching. I cakap dengan Puan Odi sebab kita one-to-one coaching waktu tu, I letak bonus kepada Puan Odi. Puan Odi, sebagai usahawan, you kena sentiasa jaga relationship. You kena appreciate. Tolong tulis dalam buku nota you. Appreciate you punya prospek. Walaupun dia belum jadi klien, walaupun dia hanya prospek, appreciate prospek you. Macam mana nak appreciate? Tak apa, I bantu kali ni kita bagi e-book communication strategy. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak tanya, Puan Suzy, Puan Maria ada datang kan sesi hari tu dengan Puan Eza? Sesi hari Sabtu, social media training. You guys ada bawa tetamu? Ada. Okey, tetamu tersebut, nanti you PM me atau PMZ, kita akan bagi communication strategy e-book. So you pass pada mereka, cakap apa tau? Assalamualaikum Puan, sekian-sekian nama dia. Contohlah Puan Emma, saya Suzy, terima kasih itu hari datang sesi social media training by Coach Kimi Abdullah. So ini adalah hadiah untuk you sebab hadir di sesi tersebut. You kena sentiasa appreciate prospect you. Okay, so hadiah-hadiah tu, kalau tak ada hadiah, request dekat I atau Z. So kita akan bagi hadiah. Kita ada banyak e-book sebenarnya. Tapi e-book ni kebanyakan ni adalah e-book berbayar. Tapi you hadiahkan dahulu. I okay untuk bantu you guys. As long mereka ni lama-lama jadi klien you. Boleh? So I nak you guys practice this dalam business. Relationship is super important. People, tolong tulis saya ni. People come to you because of values. People comes to you because of values. People stay with you because of relationship. Dia datang ni sebab dapat ilmu percuma, dapat belajar, sebab you kaya, you famous, you cantik and so on. Tapi dia stay dengan you sebab value, sebab relationship yang you jaga. Ya, dia datang dengan Puan Eza, dia idola lah dengan Puan Eza ni, tapi dia tak mungkin stay lama kalau you yang tak jaga relationship dengan dia. Alright? Dia tak mungkin akan kembangkan lagi. Kau tahu Puan Eza ni bagus gila tau. Aku memang ya Allah, idola sampai mimpi-mimpi lah dia. Tiba kan. Okay? So kau kena kawan dengan dia, follow Facebook dia and so on. Alright? So this is relationship. Belajar sesuatu? Yes. Alright, belajar sesuatu? Yes. Jangan tidur. Right? Okay, seterusnya saya share semula skrin saya. Okay. So ini adalah core value yang kita nak you guys apply dalam Elite Ventures. Core value ni adalah culture yang you wajib ada. 3 culture. Relationship. Again relationship, perspektif dan juga knowledge. Knowledge I akan sentiasa bagi. Bezanya sama ada you nak tak datang dekat I. Tu je. Ramai orang alah dengan coach nanti boleh je free, boleh je nanti, boleh buat esok. Trust me, kalau you bagi masa pada diri you, you takkan ada masa. You keep wasting your time sebenarnya. Esok dah ilmu lain, esok dah ilmu lain. Sama juga dengan perspektif. Kadang-kadang kita sentiasa salah faham. Ish, macam kenapa dia buat macam ni ke aku? Kenapa jadi macam ni? Kenapa prospek ni macam ni? No, dia bukannya salah faham, dia bukannya salah anggap tetapi dia salah faham.
So you kena tukar angle of perspective. You melihat dari sudut berbeza supaya you nampak the positivity. Boleh? Boleh. Alright, fantastic. Seterusnya adalah scoreboard. Again pada minggu ni kita bagi tepukan kepada Puan Odi lagi. Puan Odi, Puan Maria, Puan Cik Dia dan juga Puan Eza dan juga Puan Suzy. Ini top 5. Alright. Scoreboard ni kita kira tahu you punya record. Berapa banyak you one to one, berapa banyak kali you datang kita punya mastery session, you punya training and so on. Semua kita record sebenarnya. Okay. Puan Suzy, tak ada lagi ke gambar Puan Suzy? Right. Rasa dah bagi dah. Dah bagi je. Isi je belum. Ni tak letak. Nanti kita letak gambar Puan Suzy. Okay. So, kita nanti akan tambah baik. Alright. Perhaps you guys bolehlah call up. Tuan Zul, Puan Atika dan juga Puan Ila ni untuk sama-sama hadir. Tiga ni dia menyuruh. Malu kot. Okay. So, perhaps kita boleh sama-sama panggil mereka. Alright. So, ini adalah sedikit polisi yang kita tetapkan di dalam Elite Venture. Dan andai kata polisi ni you guys langgar, saya berbesar hati untuk keluarkan anda dari grup Elite Ventures. Kenapa? Sebab kita nak empower ramai lagi usahawan yang nak program ni secara percuma. Alright? Saya nak tekankan sangat-sangat, this is super serious. Bila I letak komitmen yang sangat tinggi untuk kalian, I nak you guys semua letak komitmen yang sama untuk masa depan kalian. Boleh? Boleh. So one of it yang I nak bagi tahu, at least dalam tempoh masa seminggu lakukan 2 101 coaching dengan I. Alright? Setengah jam. Total 1 jam lah. Alright? So 101 coaching ni kita nak you sentiasa buat sebab kenapa? Bukan semata-mata nak belajar. Bila you belajar, you apply, you akan mengalami masalah. Coach, I dah buat, dia nak tapi masalah dia. Call for one to one. I akan bantu troubleshooting. Okay? Boleh? Boleh. Fantastic. Seterusnya, filosofi kita. Sentiasa jadi rajin. Jangan pernah tangguh. Jangan snooze. Baru bangun, alamak. Baru tidur pukul 3, dah pukul 5 pula. Bangun! Jangan snooze. Alright? Kalau you bagi peluang untuk relax, jangan terkejut. Kenapa duit dalam akaun bank relax je? Dia bukan slow and steady. Zaman sekarang dia tak ada istilah tu. Alright? Zaman sekarang fast and grow. Tolong tulis dalam buku nota you. No more slow and steady. Okay, kita bukan hidup zaman jahiliah. Tiba kan. Alright? So kita dah zaman endemik. Alright? So jom kita bagi tepukan kepada Cikgu Sarah. Welcome. Alright? So Cikgu Sarah, why not you unmute yourself, you perkenalkan diri. Cikgu dari mana, nama you dari mana, you buat apa and what is your dreams untuk join our team. Silakan Cikgu Sarah. Cikgu tak unmute lagi Cikgu. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum Tuan Kimi dan juga sahabat-sahabat sekalian. Nama saya Siti Sarwana binti Ismail. Okey, panggil dalam social media ni dah glamour dengan nama Sarah Adam lah. So, saya terus kekalkan sebab dah lama guna nama ni. Okey. Okey. Okey, apa lagi Dari mana? Dari mana? Okey, saya asal daripada Kulai, Johor. Ada orang Johor tak kat sini selain dari saya? Ada. Ada. Ada Ada sebenarnya. Puan Ina tak dapat hadir. Silakan. Okey. Sekarang saya sebenarnya former teacher daripada sekolah Seri Omega Private and International School. Okey, selama hampir 4 hingga 5 tahun lah. So saya sekarang dah, sebab ada COVID hari tu, saya berhentilah. Dan sekarang jadi saya rumah tangga sepenuh masa pun tak. Ambil masa, peluang dan ruang untuk mencari selepas ni apa yang akan saya buat lah. Macam tu. Alright, fantastic. I really wish Cikgu Sarah kita perform well dalam Elite Ventures. Take this advantage untuk belajar dan you boleh apply pada business you nanti. Kita bagi tepukan lagi kepada Cikgu Sarah kita. Allah, terima kasih. Tolong tunjuk ajar pada saya. Always. Okay, so seterusnya.
Ini adalah you punya level, alright? Again 3 skill set, sales, marketing, personal branding, itu hanya untuk elite venture. Okay, andai kata you capai KPI dan you nak teruskan lagi, okay, you go for elite thinker. Alright, di dalam elite thinker ni, I nak guys faham, tolong tulis dalam buku notayo. Elite venture, kita target untuk you belajar sales, marketing dan juga personal branding. Tapi dalam elite thinker, kita nak you fokus pada leadership. Macam mana nak recruit, macam mana nak jaga team you, macam mana nak grow team you, macam mana nak handle objection, macam mana nak handle rusuhan, macam mana nak handle pembangkang and so on. Itu dalam elite thinker. Alright? Tetapi next level, elite master. Elite master ni kita akan belajar apa? Elite master kita akan belajar macam mana nak buat public speaking, macam mana nak buat business presentation, macam mana nak buat business proposal, macam mana nak bercakap depan 1,000 orang. Alright, kita akan belajar dalam elite master. Dan kalau you serius sangat, alright, dan you committed sangat, kita akan appoint you sebagai elite partner. Elite partner ni, you akan belajar macam mana nak go corporate, macam mana nak bercakap dengan CEO, macam mana nak jumpa datuk-datuk, datin-datin, macam mana nak cakap dengan CEO Kencana. Okay, so kat sini kita akan belajar banyak perkara mengikut level. Kita tak akan ajarkan pada semua sesi, dia bergantung pada level. Dan kalau you boleh tengok income kat situ, that's your worth. Alright, belajar, alright. Tapi kalau you capai KPI, you punya worth akan meningkat di situ. Ini part time je alright. 33,750 tu part time 80,000 tu part time sebulan. Tapi tu harga part time lah. Kalau full time tak tahulah macam mana korang. Okay, so perhaps I dapat bantu develop your interpersonal skill. Alright, seterusnya, this is our target market di dalam elite venture. You nak apply the training, coaching, semua knowledge yang kita bantu ni ke mana? Okay, ada 2 kelompok yang kita target. Pertama entity, kedua organisation. Alright, rata-rata kat sini senang tak you nak jumpa stokis? Senang tak? Alright, sangat senang nak jumpa stokis. Tapi stokis dia tak ada lebih 20 orang ejen. Setuju? Betul. Adalah 30-40 tapi tak ramai. So bila you tahu kita nak target kat sini, you target, contohlah, target adalah 75 klien membeli tiket training. So bila 75 klien membeli tiket training, you kena darab dengan 10 kali ganda. You kena bercerita depan 750 orang. Agak-agak penat tak? Penat tak? Penat tak? Ya, penat. Okey, kalau penat nak tak I bagi solution? Kita ambil assumption satu stokis ada 20 ejen. So, bila 750 bahagi dengan 20, you hanya bercakap dengan 37 orang stokis untuk dapat 750 orang ejen. Untuk dapat 75 orang membeli tiket training. Tapi 37 orang nak bercakap, penat tak? Penat lagi? Tak. Okey, kalau penat. Kalau Puan Suzy dah tak penat, tak apa. Ni I nak bantu lagi. Kalau 37 orang penat, cari stokis yang ada at least 35 orang. Okey. Stokis yang ada 35 orang. Kita tengok 750 bagi dengan 35. You bercakap depan 21 orang stokis saja. Penat tak? Boleh lah. Betul? Ya. Alright. Dan kalau macam tu, jangan cari stokis. Cari master stokis. Yang ada at least 70 orang. Yang ada at least 60 orang ejen dan juga stokis bawah-bawah dia. Right? So cuba kira 750 bahagi dengan 70 orang. You hanya bercakap depan 10 orang master stokis sahaja. Okay. Untuk dapatkan 75 tiket terjual. Ini yang I nak beritahu tentang funnel ni. Right? Kalau you faham funnel, you tak mudah heartbroken. Allah, I dah bercakap depan ramai orang ni, berapa ramai? Dekat 100 orang. Wow. Tapi kenapa ramai tak beli? Sebab you bercakap dengan orang yang tiada authority untuk memaksa orang bawahan mereka hadir di sesi ini. Sebab tu, I nak you guys target 4 orang saja, bukan 21, bukan 70, bukan 750. Bila you target 4 kepala, 4 kepala ni siapa? Contoh macam agency manager, branch manager, franchise manager and so on. Yang 4 orang ni ada authority untuk encourage, untuk enforce
staff bawah dia, agent bawah dia, team members bawah dia, branches bawah dia hadir membeli tiket training ini. That's much more better. Right? Sebab kenapa? Siapa nak tahu? Saya. Fantastic. Ini I cerita dengan Puan Eza semalam ke office. Right? Pening kepala nak approach orang, satu orang dengan pening kepala nak approach beratus-ratus orang, basically pening kepala dia sama saja. Setuju tak? Setuju. So kenapa nak pilih jalan beratus orang sedangkan 4 orang saja dah cukup? Okay? Cuma you pilih 4 orang ni adalah 4 orang yang berkualiti. Okay? Itulah maksud prospek. Apakah maksud prospek? Prospek adalah individu yang berkualiti membeli produk you. Apa produk dia? Tiket. Itu adalah maksud prospek. Tolong tulis dalam buku nota you. Prospek adalah individu yang berkualiti membeli atau membayar. Itu adalah prospek. Okay. Seterusnya, this is performance yang normally kita dapat di dalam program selama 2 tahun. Okay. Basically, kita akan cover. Ni ramai lah yang beritahu. Apa yang you belajar, apa yang you impacted kepada business you, kepada diri you. Oh, I dah tahu cara nak buat social media. Oh, I dah tahu cara nak buat marketing. Oh, I dah tahu dah branding ni macam mana sebenarnya. Oh, sales naik. So, ini adalah rata-rata result. Kenapa I nak tunjuk result? Result inilah yang you cerita pada prospek. Sebab dia nak tahu betul ke keberkesanan program ini. Dan kita akan berikan gambar-gambar, testimoni-testimoni, video-video untuk bantu you, support you, yakinkan prospek you. Okay? Yang ini nanti kita akan berurusan dengan Cik Z kita. Alright. Seterusnya, what is the product? Kita nak jual digital business training. Digital business training ni you guys boleh tengok dekat dalam product knowledge. Ada link dekat atas sekali. Okay? Kita ada letakkan dalam on-pay maklumat-maklumat program ni. Okay, tapi I nak guys faham 8 topik yang kita cover dalam training ini selama 3 jam. Okay, selebihnya maklumat you guys boleh tengok dekat Telegram channel bahagian product knowledge. Okay, I nak bantu you guys closing. Siapa yang nak belajar closing hari ni? Say hi. Hai. Hai. Hi. Hai. So, I nak you guys faham perkara yang paling penting dalam closing sebenarnya adalah apa? Siapa yang tahu? Adalah apa? Sorry. Yang paling penting nak close adalah apa? Dalam kalau you tengok dekat skrin, ada 5 benda. Aware, appeal, ask, act dan advocate. Kalau you rasa nak closing, bahagian mana yang paling penting? Us. Okey, cuba tengok dekat orang chat room. Saya nak tengok. Berapa ramai yang I nak dengar pendapat you guys. Antara 5 perkara kat skrin ni, bahagian mana yang paling crucial, yang paling penting dalam closing? Sila type. Cepat. Kecuali Tuan Zaid. Tuan Zaid tak apa, jangan type. Tuan Zaid boleh jawab je. Bahagian mana? Act, ask, I. Okay, 2 orang je. Nombor 5, advocate. Alright, lagi? Act, lagi? Okay, appeal. Proposal lah. Alright. Apa lagi? Appeal patutnya kan. Dia salah. Nombor 5. Semua di atas. Itu bukan jawapan. Oh, Cik Zaid pun jawab juga. Alright. Alright. Siapa yang jawab ask kat sini? Us. Alright. So jawapannya adalah ask. Dalam closing, yang paling penting sebenarnya adalah ask. Alright. Oh, tak perasan. Kalau pertanyaan, itu yang membuatkan you tahu bullet apa yang you nak pakai. Ya. Okay. Yang ini I nak guys take note. Antara 5 perkara ni, 5 A's ni. Okay. Ask adalah yang paling penting. Okay. Sebab kenapa? You faham product knowledge. Yang itu you boleh act, you boleh appeal. Alright, tak ada masalah. You boleh present product knowledge. Tetapi ramai prospek tarik diri. Kenapa? Sebab apa yang you cakap di sepanjang sesi pertemuan tersebut tak kena dengan masalah dia. Tak kena dengan vision dia. Tak kena dengan apa yang dia nak. Kenapa? Sebab you tak tanya apa yang dia nak. Right? You tak tanya apa masalah dia. Right? So ask adalah situation yang sangat-sangat penting untuk you tanyakan. Puan, apa you punya target sebenarnya dalam bisnes? Puan, you ada 80 orang tim ni. You nak diorang buat apa sebenarnya? Tanya. Dia ni macam banyak fikir masalah aja ni. Puan,
Daripada puan fikir masalah sales lambat, sales selalu masuk salah hari, ada masalah dekat digital platform, why not you datang program ni, Digital Business Training. Kita solve problem dekat situ. Macam mana you tahu macam mana you nak pakai bullet tu? Sebab you Tanya. bertanya. Okay, so aspek dalam sesi meeting you, sesi communication, berborak, phone call and so on, banyakkan bertanya supaya you tahu which bullet yang you nak pakai. Boleh? Boleh. Fantastic. So this is bonus. Okay, bonus kenapa? Kadang-kadang you dah tanya, alright? Padahal you punya target 75 dan dia ada siapa tau? Oh, saya ada 38 orang team je. Wan, you know what? Kalau you bawa 50 orang audience, kita boleh bagi you e-book communication strategy. Kalau I ada 38 je macam ni, let me suggest. Why not you call agensi lain, you gabunglah ramai-ramai, cukupkan 50 orang. At least semua orang boleh dapat e-book strategi ni. Oh lah, tak terfikir. Alright? Tiba-tiba, you jumpa pula next week, jumpa orang lain. Contohlah Puan Maria, dia pergi jumpa dekat kawan dia, dekat universiti. Contohlah. Bagus lah program ni, I rasa student I ni benefits ni, nanti dia nak graduate, dia boleh buat business. Okay, why not you pergi kumpul lah berapa ramai students you boleh join, harga dia 250 je. Okay, contoh. Sekali student dia ada 180, tetapi yang berminat ni dalam 82 je. Right? Babe, takkan 82 je. You know what? Kalau dapat 100 orang audience, kita boleh bagi additional free training. Alamak, aku punya department, aku punya kos ni je, tak ada lebih pun. Okey, kalau macam tu, cuba gabung dengan kos lain. Dia kos kulineri, gabung dengan kos, contohlah kos travel, kos lain lah, kos akademik ke, kos architecture ke, gabungkan student, cukupkan 100 orang audience. Right? Sentiasa suggest, atau nama lain dia sebenarnya kat sini, nombor 5. Advocate. Right? You kena sentiasa guna pakai strategi advocate untuk ramaikan lagi. Boleh? Alright, fantastic. Announcement. Okay. I nak announce kat sini. Kita nak congratulate seluruh Puan Odi. Boleh kita bagi tepuk tangan pada Puan Odi? Alright. Puan Odi sebenarnya dah 3 kali berturut-turut jadi man of the match. I believe hari ni ramai akan dapat man of the match. Ini contoh-contohnya Puan Maria, Puan Eza, ni bakal dapat man of the match. Termasuk dah dengan Tuan Zaid. Sebab dia dapat hadir 3 kali dan on video. Okay. Dan another announcement, kita nak berikan cash bonus. Okay. Cash bonus ni siapa yang bawa 30 orang participant, kita bagi terus bonus, additional bonus RM100 kepada you. Ni nak encourage you buat kerja laju. Okey, tapi dia ada deadline. Okey, dia ada deadline di mana deadline dia kita tutup pada let me check the calendar. Okey, kita tutup deadline ni pada 10 hari bulan waktu raya haji. Raya haji dia I tutup offer ni. Okey, Z tolong jot down 10 hari bulan kita tutup offer ni. Siapa yang dapat 30, Z jot down dan kita akan reward dia on the spot. Okey. Macam mana nak reward? You kena bagi account number you so that kita boleh transfer kepada you. Ni boleh bagi pada Jiha sebab Jiha akan collect the detail semua nanti. Alright. Seterusnya, money time. Mana gambar money time I? Dah tak ada dah. Okay. So, tak apa. Dah hilang dah tadi. I ada letak tadi. Alright. So, I nak open soalan dulu. Siapa yang nak tanyakan soalan? Alright, jom kita bertanya soalan dahulu. Silakan. Yuhu. Soalan. Saya dalam bawa 30 orang tadi. Sorry? Training, bawa 30 orang tadi ke training apa tu? Coach? Training digital business training. Oh, digital business training. Yes, digital Yang business. tu bila Okay, digital business training kita bila Jiha? 30 30 hari bulan Julai. 30 bulan Julai. Waktu tu awal Muharram. Itu Okay. free ke coach? Sorry? Itu free macam yang dulu ke? No, this one yang berbayar RM250 tu. Oh, yang tu yang berbayar. Dapat 30 orang audiens untuk hadir pada sesi 30 hari bulan Julai, kita akan bagi reward RM100. Tapi boleh sikit-sikit kan?
Yes, sikit-sikit. Tapi cukup 30, you dapat bonus tu. Yang ini dapat sikit, grup ni dapat sikit, grup ni dapat sikit, cukup 30 je kita bagi bonus tu. Okay? Tanya, dah boleh ke bagi yang slide yang mula-mula tu? Sorry? Slide yang mula-mula untuk digital, untuk terangkan kat orang digital sprint business training tu dah boleh start bagi dah? Kita dah update kan Jiha? Maira dah update kan? Dah okey, dah boleh forward dah. Cuma sekejap. Saya baik Puan Odi bagi tahu. Okey. So kat sini kita nak register you yourself dalam kita punya sistem. So you jangan share the link yang I bagi tahu, kita registerkan dulu nama you dalam sistem dan dia akan dapat link. Link tu yang you share pada you punya prospek. Sebab kalau dia daftar, commission akan masuk ke akaun you terus. Kalau you bagi link yang I pass sebelum ni, commission akan masuk ke HQ. So kita susah nak trace nanti. Tunggu kejap. Tapi website dah ready. Cuma I nak register nama you guys. Okay. Yang ini nanti semua dah letak email address kan hari tu? Dah. Alright, fantastic. So email address tu kita akan create you punya account. I letak dummy account number. Dummy password. So I letak dummy saja. Later you nak tukar, you boleh tukar. Kalau you nak remain lah. Okay. So that kita boleh senang nak registerkan you. Okay, setakat ni clear semua? Terus punya sistem tu on pay ke? On pay, betul. Alright, boleh semua? Okay, nanti kita bagi share link affiliate kita lah kan? Betul lah, I akan bagi pada you guys selepas I daftarkan. Okay? Ada soalan lain? Boleh kita teruskan? Boleh? Bulan nanti lah masa. Okay, fantastic. Tak apa, nanti kita boleh tanya soalan. Waktu one-on-one coaching pun boleh tanya soalan. Okay. I nak teruskan dengan sesi belajar pasal duit hari ini. Okay. Let's continue. Alright, can you see my screen? Ya. Okay, awesome. So, money time. Kita nak belajar tentang duit hari ini. Especially tentang macam mana pembahagian pendapatan. Okay. So, get ready. Buku nota semua. I nak you guys faham. Yang ini I dah pernah share kat a few persons. Okay. You guys yang basically makan gaji ni kategori employee. Right, kategori yang first kali atas sebelah kiri. Alright, you terima gaji dan you guna pakai gaji untuk survive dalam hidup you. Ada individu kedua. Individu kedua namanya self-employed. Alright, self-employed ni you buat kerja dapat duit, you tak buat kerja tak dapat duit. You buat business. Alright, tapi lone ranger itu pun kategori self-employed. Alright, sebenarnya you cuti duit tak masuk. Alright, you kerja duit masuk. Seorang-seorang, okay. Business pula berbeza. Business, people make money for you. Alright, staff you punya vendor, you punya specialist, you punya agent and so on. Itu adalah business. Okay. Tetapi investor, money make money for you. Contoh, you main stock, you ada property, in fact you ada insurance. Alright, you invest dalam kesihatan. Tak tahulah kalau macam sekarang ada lagi ke kalau masuk hospital ni dapat percuma. Okay. But I nak guys faham pembahagian bidang ini dahulu. Alright, supaya you dapat strategikan. Okay. Yang ini I dah share dengan Puan Odi dalam kereta hari tu. Alright. So this is something yang I nak you guys consider. Dia ada strategi pertama. Strategi pertama adalah kalau you nak banyak duit, you go play investment dahulu. Tetapi dalam masa sama you self-employed. Alright. Duit masuk hari-hari ada melalui investment. Contohlah, you main forex, you main property atau you main and so on. Investment, you main stock and so on. Okay, ada tabung haji and so on. Itu investment. Tetapi untuk self-employed ni, kalau you buat kerja, you dapat bonus. Dapat 20,000, dapat 15,000, that's bonus. Tapi duit harian you dah ada dekat investment. Atau duit harian you dekat employee, you bekerja. Alright, you bekerja dapat duit hari-hari, duit harian dekat situ. Tetapi you self-employed, you dapat duit bonus, boleh pergi bercuti 15k. Tak payah 15k lah, you buat kerja dalam Eleventures, you capai KPI, kita bagi tiket percutian. Ini ramai orang tak tahu kan. Dalam Eleventures kita bagi percutian 2 hari 1 malam. Siapa yang tahu?
Tak tahu kan? Sebab I tak pernah announce lagi. Nanti hari ke hari kita akan announce. No worries. Okay, dia memang ada tiket percutian 2 hari 1 malam sebenarnya. Okay, tapi ada orang macam me myself, I guna 2 strategi. I invest my money dalam forex dan dalam masa sama I buat bisnes. Itu pertama. Nombor 2, I bekerja dan dalam masa sama I buat bisnes. Okay, I bekerja untuk apa? I ada another syarikat. I adalah co-founding members. I dibayar gaji untuk uruskan syarikat tersebut dalam department I saja. Okay, dalam masa sama I buat bisnes. Alright. Tapi apa yang I nak sampaikan kepada you guys adalah dia mengikut kemampuan kalian. Kalau you rasa tak mampu, fokus satu stream sahaja. Satu aliran saja yang mampu untuk you handle. I tak mampu lah nak buat 2 kerja, I tak nak stress-stress. I tengah tak berapa sihat lah I mengandung, I tak nak kerja banyak. It's okay, fokus satu dan utilize satu bidang kerja tu untuk dapat income yang sesuai dengan dia. Boleh? Boleh. Right, fantastic. Tapi kalau you nak speed up, kalau boleh jangan ambil 3 stream, ambil 2 stream saja. Sebab I dah pernah ambil 5 stream. Kita buat bisnes sini, buat bisnes sini, end up jam, semua rugi. Alright, fokus. Boleh? Boleh. Fantastic. So, I nak dengar one take away daripada semua individu dalam ni. Okay, boleh tak kita mulakan dengan Puan Suzy, kemudian Puan Odi, kemudian Puan Eza, Cikgu Sarah dan juga Puan Maria. Apa yang you belajar atau apa yang you nak appreciate atau apa yang you nak suggest di dalam Elite Venture? Silakan Puan Suzy. Apa yang kita belajar untuk hari ini tentang yang first tadi, funnel business. Itu baru saya tahu. Alright, fantastic. Terima kasih banyak Puan Odi. Kita beritahukan kepada Puan Odi dahulu. Puan Odi pula, Puan Suzy. Sorry. Kemudian Puan Odi, silakan. Okay, sebab saya pun baru masuk. Okay, saya nampak money time tu lah. So, kita nak duit sentiasa masuk, jadi kita kena cari alternatif lain macam yang coach cakap tadi itulah. Okay. Alright, terima kasih Puan Odi. Kita nak teruskan dengan Puan Eza. Silakan Puan. Okay, what strikes me today, okay. Actually, I ni terlampau banyak benda yang I buat, so I kena fokus. Which is I kena cari juga apa yang betul-betul I minat dan buat, ni lah maknanya hashtag tu kena dapatkan segera so that I tahu apa arah tuju I lepas ni sebenarnya. Alright, thank you Puan Eza. Kita beritahu kepada Puan Eza. Alright, seterusnya Cikgu Sarah dan juga Puan Maria. Silakan. Siapa dulu? Betul Cikgu. Okey, saya. Ah. Saya apa yang saya belajar ni, saya dapat tahu pasal apa sebenarnya Elite Venture ni. Sebenarnya saya pun terfikir apa benda yang dia nak buat sebenarnya. Tu saya carilah. Lepas tu saya tahulah apa, baru saya tahu hari ni apa kerja dia, and then ada target market dia. Alright, okay. Fantastic. Terima kasih Cikgu Sarah. Kita dengar pada Puan Maria dan Tuan Zaid selepas ini. Silakan Puan Maria. Unmute dulu Puan. Tengok bersungguh-sungguh cakap tu, kembang-kembang hidung dia. Silakan Puan. Okay, takeaway saya hari ni adalah fokus. Apa-apa yang kita buat memang kena fokus lah. Lepas tu bisnes memang kita kena cari target market kita lah yang utama. Lepas tu yang penting fokus. Alright, terima kasih Puan Maria. Tuan Zaid okey bercakap? Apa cerita ni? Saya terkeluar tadi. Cerita. Okey, kalau macam tu lain. balik dari pukul 10. Assalamualaikum. Okey, Tuan Zaid, mungkin you ada apa yang you belajar, ada terdengar atau apa suggestion untuk Elite Venture? Silakan. Yang tadi masalah tengah clear tadi yang mengenai hashtag untuk branding kita punya business ataupun kita punya personal branding lah. Hashtag itu yang penting lah untuk kita kita brandingkan kita punya diri lah. Alright. Yang saya dengar, yang dapat dengar tadi lah, yang lain tu semua out lah. Okey, tak apa. Tuan Zaid, kita bagi tepuk kepada Tuan Zaid juga. Alright. No worries, kita dah recordkan sesi ini, nanti boleh tengok semula. Okey, saya nak dengar juga. Dalam YouTube ni kapan? Sorry Tuan? Dalam YouTube dalam YouTube. Nanti kita akan share. Okay. InsyaAllah. Banyak tahun lepas ni. Boleh. Alright. Kita nak dengar juga daripada Cik Jiha dan juga Cik Z. Silakan.
Ha. Actually, saya suka tadi bab specialty macam Puan Izzah tadi dia cakap yang macam when kita ada a bundle of things yang kita rasa macam kita boleh buat semua tu, but then again we have to focus on one trait of ourselves, so dari situ kita grow it, and then instead of wanting to do everything all at once, so people boleh faham apa yang kita ada untuk offer, so this makes it easier untuk orang cari kita for that special niche that we have. And then another thing is on the point where people come to you because of your values, but they stay for you for the relationship yang you jaga with them. And yeah. Alright, terima kasih Cik Z. Fantastic. And last but not least, Cik Jiha, silakan. Okay, alright. To me, I don't have any much to say, but I would like to appreciate everyone here for bagi kerjasama supaya macam apa bila saya minta bila I minta gambar semua tu, and then you guys yalah bagi kerjasama semua tu, dia melancarkan kita punya kerja lah, and then apa dengan bila semua bila kerjasama semua kita apa tak automate lah dengan sistem kita ni berjalan lancar tu lah. Alright. Terima kasih banyak Cik Jiha. Dengar tu, orang luahan perasaan. Itulah korang tak bagi kerjasama. Tak adalah. Okay. Kak Odi tu macam angkat tangan dia nak cakap something. Ya, silakan. Actually, I nak tambah satu lagi. Okay. I nak belajar sangat skill macam mana nak tu bullet untuk nak tuhan orang tu. Macam kita tahu masalah dia dah cerita, tapi macam ni kita nak tembak-tembak lagi. Maksudnya macam dia dah sedar masalah dia, tapi sebab kita tak reti nak trigger dia lagi, nak tu dia jadi macam tak besar sangat ni masalah aku ni. So I nak belajar macam mana nak membuatkan dia tu macam aku memang tak boleh ni, masalah aku ni memang besar ni, makin besar. Jadi aku terpaksa juga ambil program ni. So I nak Okay. So basically boleh tak I bantu Puan Odi terus? boleh? Okay, perhaps benefits to all of you. Sebenarnya kalau you nak, kadang-kadang orang tu dia tahu dia ada masalah, tapi satu dia cuba sorokkan, atau nombor dua dia tahu dia ada masalah tapi dia buat tak tahu. Alright, dia macam alah okey je, aku 3 tahun dah macam ni, relax lah. Alright, so tugas you untuk exaggerate. Tolong tulis dalam buku nota you. Exaggerate macam mana eja, saya pun tak tahu. Okay, tak adalah exaggerate. Kat ruangan chat tu. Macam mana exaggerate tu? Exaggerate lain adalah memperbesar-besarkan masalah. Alright? Contohnya, you perbesarkan macam mana? You cerita, this is the impact kalau you biarkan lagi setahun. How about the next 3 years? Macam mana teruknya dari segi nombor, macam mana dari segi amount, dari segi sales, dari segi numbers of people. Alright? Bila you nak exaggerate, ni skill dia. Okay, tolong tulis dalam buku nota. Thank you Cik Z. Cara nak exaggerate adalah first kali, you relatekan dengan nombor. Pertama adalah numbers of sale. Pertama sekali. Alright? Nombor 2 adalah numbers of people. You know what? Sayanglah kalau you tahu sistem digital ni, sekarang ni at least sudah ada 20 orang ejen baru. Tapi sebab tahu you tak boleh nak dapatkan. Alright? You exaggerate benda tu. Contoh. Nombor 2 adalah numbers of people. Nombor 3. Alright? Numbers of achievement. Contohlah diorang ni takaful consultant. Takaful consultant dia ada reward dia, MDRT lah, banyak lagi lah. Kalau you tahu awal, at least you dah dapat 3 kali MDRT. Achievement, the reward, the token. You kena cerita benda tu. Sayanglah orang lain boleh 3-4 kali dapat setahun. Kau setahun tak pernah dapat. Kesiannya. Lebih kan tu. Tak adalah. Alright, numbers of achievement. Nombor 4. Okay. Nombor 4 adalah duration. Takkanlah dah 5 tahun bisnes macam ni je. Takkanlah dah you muda lagi kot, takkanlah tak kuasai lagi social media walaupun umur 25 tahun. Contoh. Nombor. Okay, jangka masa. Okay, nombor 5. Okay, nombor 5 adalah numbers of growth. Numbers of growth ni normally kita akan cakap contohlah macam
takkanlah bisnes ni satu ni je, tak ada bisnes lain ke? Atau tak ada branch lain ke? Numbers of growth. Kena put number supaya mereka ni nampak. Okay. Dia ada banyak lagi lah, tapi kita pakai strategi nombor ni dulu. Itu cara you nak perbesarkan masalah. Tetapi saya nak ingatkan, jangan guna pakai kelima-lima bullet ini. Guna salah satu saja. Kalau dia masih tak close, tambah lagi satu. Okay, so nak saya bantu? Nanti dulu kot. Contoh dia kira betul. Sayanglah. Kalau you buat sekarang, at least 2 orang ejen ni sepatutnya dah beranak tau jadi 20. Kalau you kuasai digital media. Alright? Kalaulah. Tapi bukan you tak tahu, you tahu. Tapi you lengah-lengahkan kejayaan. Okay? I help you. Alright? You pujuk lagi. Dia tak nak. Okay? It's okay. Give time. Jangan bagi lagi bullet. Sebab kenapa? Member tu dah muak. Alright? Member tu dah muak, bagi masa dulu. Selang 2-3 hari ajak jumpa. Tapi ajak jumpa lagi 2-3 hari, tak cerita langsung. Tak approach langsung. Hai, buat apa Syah? Anak apa khabar? Semalam makan apa? Masak apa esok ni? Apa plan masak? Ada tak menu setahun? Tiba yang berborak pasal hal rumah kan. Okay? You tak pernah cerita langsung pasal approach ni lagi. Dan dia akan macam, ini sentap ke dengan aku? Tiba-tiba, Odi, itu hari you cakap apa yang program apa tu? Cuba cerita balik. Faham tak? Sebenarnya bukan sentap. You cuba bagi masa untuk you rapat balik dengan dia. Alright? Sebab kadang-kadang orang akan reject you mentah-mentah. Kenapa? Sebab dia rasa belum cukup rapat. Right? Belum cukup rapat dan you approach. Contohlah macam saya jumpa Cikgu Sarah dekat Johor. Cikgu lama tak jumpa. Padahal memang tak pernah jumpa pun. Jarang jumpa. Alright? Cikgu, saya nak pinjam RM10,000 boleh? Dah lah jarang jumpa. Lepas tu kau nak minta. Faham tak? Sama lah situasi dia. Kita ni jarang jumpa, jarang kenal. Tapi you minta dia datang program kita. Faham tak? Situasinya sama. Cumanya, yang ini sebab duit, yang ini sebab belajar. Itu je. Dapat? Alright, fantastic. Membantu Puan Odi? Bantu, cuma nombor 4 tu. I tahu nombor jangka masa. Tapi Number of duration. duration. Jangka masa. Okay. Alright. So, anyone yang ada soalan susulan selepas Puan Odi, kita ada lebih kurang, kita bagi lagi satu soalan lah. Ada soalan tambahan? Okay, tiada. Alright, now I nak open. Siapa yang nak belajar pasal personal branding? Saya. Okay, saya akan reset saya punya jadual untuk allocate satu masa untuk belajar personal branding. Okay, yang ini nanti kita akan bantu you guys untuk develop your brand. Okay, I wish next week lah. Next week dalam lebih kurang hari Selasa atau Rabu, I will let you know. Okay, cuma I nak bagi tahu juga. Kemungkinan kita akan jumpa. Cuma I rasa hari Selasa kita akan jumpa untuk 7 hari bulan 7. Siapa masih ingat? 7 hari bulan 7 ada apa? Amin. Okay. I ada buat business presentation dan mana-mana yang nak I bantu directly lorongkan prospek pada you. Datang 7 hari bulan 7. Kita dah dapat confirmation. Alright, tolong tulis dalam buku nota you. 7 hari bulan 7, hari Khamis. Okay. Business meeting, corporate meeting. Okay. Dan memang for sure lah corporate retire sebab kita target nak jumpa 100 orang. Alright. Dan tempatnya adalah dekat Bangi Golf Resort. Okey, pembayarannya adalah RM70 satu orang. Betul ya Puan Odi? Ya. RM70 satu orang. Okey. Dan jangka masanya adalah bermula pada pukul 9 pagi sampai 1 tengah hari. Right? So, yang ini Elite Ventures. Puan Suzy join kan? InsyaAllah. Okey, Puan Maria? Tak. Puan Ezra? Dah bagi nama dah. Alright. Cikgu Sarah? InsyaAllah. InsyaAllah. Tuan Zaid? InsyaAllah. Okey. Sebab kenapa? Mana yang confirm ni I kena daftarkan dahulu. Okey. Tapi nanti Puan Odi akan bantulah sebab Puan Odi yang uruskan pendaftaran dekat bahagian sana. So Puan Odi akan bantu dan juga pembayaran nanti saya akan bagikan link so that you guys boleh bayar melalui Toyib Pay. RM70 sahaja. Dan
siapa yang dah confirm ni kena confirm betul-betul tau, sebab I nak printkan business card, I nak printkan, nak belikan tudung dan juga tie. Kita sponsor. Kita nak ada satu standard. Okay? Wow. Kita Terima nak kasih. sama-sama. Kita nak printkan you punya proposal and kita nak bagi soft copy. So hari Selasa kita akan meet up sekali untuk kita terangkan macam mana program tu. Macam mana berlangsung, apa nak kena buat, apa nak kena expect, apa nak kena target and so on. Hari Selasa. Okay, Jiha tolong jot down. Nanti buatkan poster meeting hari Selasa pada pukul 10 pagi. Okay, perhaps tak ada apa-apa, 10 pagi hari Selasa kita meet up and I akan bagi tahu. And siapa yang datang Selasa ni, tolong tulis kat situ, tajuk dia adalah networking strategy. Kita akan belajar macam ni nak network. Ni bonus kita bagi session kepada you. Coach, Yes. kalau tak datang 7 dan 7 hari Selasa boleh join tak? Tak boleh. Apa suruh tak datang? Anak sekolah. Yalah Maria. Suruh anak ponting. Ibu yang jahat. Ya cikgu? Cikgu marah. Cikgu marah dah. Sudah. Okey. Tak apa Puan Maria. Puan Maria datang je. Okey. Sesi tu nanti Puan Maria join sekali. Okey? Alright. Now, ada soalan nak tanya? Cikgu yang buat personal branding tu bila ya? Nanti kita akan tengok balik jadual. Kita akan maklumkan dalam grup. Okey, baik. Okey, yang tu nak kena check balik dengan jadual my coaching dengan grup lain. Nanti kita akan maklumkan. Coach, Yes. yang 7 hari bulan 7 tu, Yes. business corporate meeting ni maknanya kita nak bawa orang pun boleh lah. Boleh tapi you kena maklumkan. Sebab kita nak daftar. Oh, Tapi bawa orang tu kena bayar juga. Kena bayar. Satu orang RM70. RM70. Tapi dia contohlah macam you guys datang, you guys bawa suami. Okay. Suami pun nak join saja nak tengok peluang-peluang bisnes. You guys boleh datang bawa suami. Tapi I nak beritahu awal, pakaian adalah corporate, pakai tie. Dan juga dia perlu berdaftar. Sebab kita hanya ambil 100 orang saja kalau tak silap. Okay. Okay. Alright. So maknanya kalau macam apa kita punya job scope masa tu, coach akan terangkan hari Selasa nanti lah. Selasa nanti akan terangkan. Okay. 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 Alright. So kalau tiada apa-apa, jom kita ambil gambar dahulu. Alright. So boleh get ready phone. Yes. Alright. Sekejap. Okay. Tudung tak nampak macam pocong So 1, 2, 3. Sekejap lagi 1, 2, 3. Okay, so ladies and gentlemen, terima kasih banyak kerana hadir pada sesi hari ini. Okay, I really appreciate your time dan juga hopefully sesi-sesi pembelajaran kita tadi bermanfaat untuk you. I know you guys faham Kalau you gagal, congratulations. You dalam track yang betul. Okay, sebab syarat untuk berjaya adalah gagal. Syarat untuk berjaya adalah stres. Syarat untuk berjaya adalah depressed. Okay, tapi you kena manage that. Alright, so itu saya daripada saya. My name is Kimi Abdullah, business coach. Thank you so much for coming. InsyaAllah kita jumpa pada Selasa next week. Alright, Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih coach. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semua. Bye. Bye semua. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.